Assalamualaikum. Hari ini kita nak belajar tentang tajuk perhubungan di antara peratus, perpuluhan dan pecahan menggunakan jadual kapal terbang. Ini adalah inovasi saya kerana saya memudahkan perkaitan di antara peratus, perpuluhan dan pecahan ini. Dalam buku teks, tajuknya secara berasingan, iaitu pertukaran di antara perpuluhan kepada peratus, peratus kepada perpuluhan, peratus kepada pecahan, pecahan kepada peratus, dan begitulah di antaranya. Jadi kita nak tahu apa dia jadual kapal terbang ni. Okey, jadual kapal terbang ini bentuknya seperti kapal terbang. Okey, kalau dilihat pada jadual ini, nampak ya, dia ada sayap kanan, yang mana sayap kanan itu diletakkan peratus, kemudian dia ada perpuluhan di sayap kirinya, dan ada ekor, yang mana ekor itu diletakkan pecahan termudah, dan di tengah-tengahnya yang menyambungkan di antara tiga tajuk ini adalah pecahan perseratus. Contoh dalam kotak itu, nombor itu contoh je, yang mana kita nak tengok macam mana pertukaran itu berlaku. Okey, kalau ikutkan, sebenarnya apabila pertukaran itu berlaku, dia tidak akan pergi ke mana-mana, kerana dia akan melalui pecahan perseratus tu sahaja. Kerana pecahan perseratus itu adalah asasnya. Daripada pecahan perseratus tu, kita sebenarnya boleh pergi kepada perpuluhan, boleh pergi pada peratus, dan boleh juga pergi pada pecahan. Okey, jadi kita nak tengok bagaimana menggunakan jadual kapal terbang ni. Okey, kita nak tengok contoh. Dia mengikut pada contoh yang kita nak buat. Contohnya, tukar peratus kepada perpuluhan. Okey, tukar 25% kepada perpuluhan. Kalau kita nak gunakan jadual ini, kita sebenarnya perlu menggunakan bahagian peratus dan perpuluhan saja, kerana itu saja bahagian yang terlibat. Jadi kita letakkan 25% itu di kedudukan sayap kanan, 25%. Kemudian kita tahu kita nak tukar kepada perpuluhan. Jadi untuk pergi kepada perpuluhan, kita perlu melalui badannya di tengah-tengah tu, iaitu pecahan perseratus yang menyambungkan antara peratus ke perpuluhan. Jadi 25% ditulis dalam bentuk pecahan perseratus adalah 25%. Jadi daripada pecahan perseratus ini, macam mana kita nak tukar pada perpuluhan? Kita hanya perlu mengalihkan titik perpuluhan ke kiri, sebab itu diletakkan perpuluhan itu di sebelah kiri, sebab kita nak memudahkan kita tahu titik perpuluhan itu akan berubah ke kiri. Sebenarnya kalau ikut jalan kira yang panjang, 25 bahagi 100, tapi dia boleh juga kita gunakan kaedah mengalih perpuluhan, kerana ada dua sifar itu ya. Jadi bila ada dua sifar, kita hanya perlu mengalihkan dua titik perpuluhan ke kiri. Okay, sebab 100 ada dua sifar. Jadi kita gerakkan daripada belakang, kerana kita tahu 25 itu titik perpuluhan tersembunyinya di belakang. Jadi kita alihkan dua kali ke depan. Maka jawapannya adalah 0.25. Okey, kita tengok pula contoh yang seterusnya. Tukar 0.43 kepada peratus. Jadi kita tahu 0.43 ini adalah nombor perpuluhan. Jadi apabila nak menggunakan jadual kapal terbang ini, kita hanya letakkan 0.43 ini dalam kotak perpuluhan, itu di sayap kiri, dan kita tahu kita nak menghala kepada kotak di sebelah kanan, iaitu di mana terletaknya peratus. Jadi untuk menukar perpuluhan kepada peratus, kita perlu melalui pecahan perseratus, iaitu penghubungnya. Jadi 0.43 ini jika ditukar kepada pecahan perseratus, dia akan menjadi 43%. Ya, kita perlu alihkan titik perpuluhan ke kanan sebanyak 2 kali. Kerana sebenarnya untuk menukar kepada pecahan perseratus, 0.43 itu kita darabkan dengan 100. Tapi untuk memudahkan, kita alih 2 kali titik ke kanan. Jadi
dapatlah 43/100. Dan apabila 43/100 itu ditulis dalam bentuk peratus, maka jawapannya adalah 43%. Mudah bukan? Kalau dalam exam kita boleh tulis secara macam ni je, tanpa menggunakan kotak. Tapi ini kotak adalah untuk sebagai panduan saja. Okey, kemudian kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, tukar 12% kepada pecahan termudah. Jadi kita buat jadual kapal terbang sekali lagi. Jadi kita masukkan 12% itu dalam kotak peratus di sayap kanan. Untuk menukar kepada pecahan termudah, kita perlu melalui pecahan per 100 juga, ya. Jadi 12% ditulis dalam bentuk pecahan per 100 adalah 12/100. Jadi ruangan di tengah-tengah itu memang ruangan untuk pecahan, ya. Sebab itu pecahan per 100 dan di bawahnya adalah pecahan termudah. Itu laluan dia. Jadi untuk mendapatkan pecahan termudah, kita tahu untuk memudahkan pecahan kita perlu membahagikan pengangka dan penyebut dengan sifir yang sama, dengan nombor yang sama. Jadi di sini kita tahu, kita pilih untuk membahagikannya dengan sifir 4 atau pembahagi kepada 4. Jadi 12 bagi 4 jawapannya adalah 3. Kerana 3 darab 4 adalah 12. Kemudian 100 bagi 4 adalah 25. Ya. Sebenarnya ada 4 gabungan nombor yang apabila kita darab akan mendapat 100. Kalau kita mudah nak tahu, sebenarnya hanya ada 4 saja gabungan nombor, apabila kita darabkan akan dapat 100. Jadi antara gabungan itu adalah apa dia? Ya, 25 darab dengan 4 dapat 100. Ada lagi selain daripada tu untuk mendapatkan 100. Contohnya 50 darab 2 100, 25 darab 4 100, 5 darab 20 100, dan 10 darab 10 100, ya. Jadi dekat sini kita dapat 12 bagi 4 adalah 3, 100 bagi 4 adalah 25. Jadi jawapan paling mudah adalah 3/25. Kerana 3/25 tidak boleh kita mudahkan lagi. Sebenarnya kita boleh bahagikan dengan nombor-nombor yang lain sekiranya kita tak mahir dengan sifir 4. Kita boleh bahagi dulu 12 dengan 2, 100 dengan 2. Dan tapi kita kena bahagi banyak kali lah. Tapi kalau kita mahir sifir, kita boleh terus dapat sifir yang terbesar. Okey, contoh yang seterusnya pula adalah tukar 1/5 kepada peratus. Jadi kita lihat, untuk meletakkan 1/5 dalam jadual kapal terbang, kita perlu letakkan dalam bahagian pecahan termudah tu. Sebab 1/5 adalah pecahan yang termudah, yang terkecil. Jadi kita letak di situ. Jadi bagaimana kita nak tukarnya kepada peratus? So kita perlu lalu lagi sekali lagi dalam laluan pecahan per 100. Jadi pecahan per 100 ini, kalau kita nak jadikan 1/5 kepada pecahan per 100, kita perlu darabkan 1/5 ini dengan 100, ataupun kita boleh darab pengangka dan penyebutnya dengan angka yang sama, ya. Kalau di sini kita memilih 5 darab 20 100 kerana kita nak dapat asasnya, penyebut itu 100. Maka bila kita tahu penyebut didarab dengan 20, pengangka juga perlu didarab dengan 20. Sebab itu dapat 20/100, ya. Jadi 20/100 ni kita akan letakkan di ruangan pecahan per 100 lah. Jadi mudah saja untuk dapatkan peratus. Kita tulis dalam bentuk peratus, jadi 20%. Jadi di sebelah kiri bawah tu kita dah nyatakan 4 gabungan nombor tadi, yang mana bila kita darabkan akan dapat 100. 2 darab 50 100, 4 darab 25 100, 5 darab 20 100, dan 10 darab 10 100. Jadi mudahlah bila kita nak dapatkan jawapan dalam bentuk per 100 tu, bila kita tahu 4 gabungan ini, ya. Okey, kemudian contoh yang seterusnya adalah 1/5 kepada perpuluhan, ya. Tukar 1/5 kepada perpuluhan. Jadi kita nak letakkan 1/5 ini di tempatnya, iaitu di pecahan termudah, dan dia akan lalu sekali lagi di pecahan per 100. Caranya sama seperti cara kita nak tukar ke peratus tadi.
kita perlu darabkan pengangka dan penyebut dengan nombor yang sama. Tapi kita perlu cari dulu penyebutnya, sebab kita nak jadikan dia per 100 kan, sebab dia jadi pecahan per 100. Jadi kita perlu tahu 5 darab berapa 100. Jadi 5 darab 20 100. Jadi bila penyebut darab 20, pengangka juga perlu darab dengan 20. Okey, maka kita dapatlah jawapannya 1 darab 20 20, 5 darab 20 100. Jadi 20 per 100 ya. Okey, ni dikira pecahan setara lah ni. Okey, jadi kita letakkan di situ 20 per 100. Kemudian nak jadikan perpuluhan, sama saja konsepnya. Kita perlu bahagikan 20 bahagi 100. Tapi kalau nak lebih ringkas, kaedah mengalih perpuluhan. Kita tahu 100 ada 2 sifar, maka kita nak alihkan 2 tempat perpuluhan ke kiri ya, sebab kita nak ke perpuluhan. Jadi mulakan daripada titik perpuluhan di belakang, sebab 20 titik perpuluhannya di belakang. Jadi kita alihkan ke kiri sebanyak 2 kali. Jadi jawapannya adalah sifar perpuluhan 2. Okey. Sekarang kita nak tengok pula tukar sifar per 43 kepada pecahan termudah. Soalan yang seterusnya, macam mana kita nak dapatkan perpuluhan kepada pecahan termudah? Jadi mudah saja letakkan sifar per 43 itu dalam sayap kiri tu. Jadi kita nak jadikan dia pecahan per 100. Jadi macam mana nak jadikan dia pecahan per 100? Kena darab dengan 100. Ataupun kita alih perpuluhan ke kanan. Ya. Bila alih perpuluhan ke kanan, kita tahu daripada titik perpuluhan tu, kita gerakkan 2 kali untuk menjadikan dia pecahan per 100. Maka dapatlah 43 per 100. Jadi kita nak mudahkan menjadi pecahan termudah, sebab dia nak pecahan termudah. Jadi kita carilah sifir ataupun angka yang boleh dibahagikan dengan 43 dan juga 100. Tapi nampaknya tidak ada ya. Tidak ada pun nombor yang sama yang boleh dibahagikan. Jadi pecahan termudahnya adalah 43 per 100. Sebenarnya soalan-soalan ni dia memang akan tanya secara berasingan. Tetapi saya mudahkan untuk inovasi saya ini, yang saya dah menang inovasi ini di peringkat negeri wilayah Persekutuan untuk anugerah guru inovatif. Jadi saya share lah di sini. Sebenarnya saya di pelawak untuk masuk ke peringkat kebangsaan, tapi ketika itu saya ada perkara lain yang lebih perlu didahulukan. Jadi saya menolak tawaran untuk ke peringkat kebangsaan itu ya. Tapi kali ni saya nak share lah inovasi saya ini. Jadi itulah dia macam mana kita nak menukar antara 3 tajuk tadi. Mudah je. Bila kita dah faham, kita tak perlu dah buat jadual kapal terbang, sebab kita dah tahu dah konsep dia. Tapi cuma jadual kapal terbang ini memudahkan hubungan itu. Kita tahu daripada mana nak ke mana. Penghubungnya adalah pecahan per 100, kerana itu adalah asasnya. Okey, ini adalah soalan-soalan latihan untuk dicuba. Selamat mencuba, kerana dalam peperiksaan dan dalam kita punya kegunaan harian, kita akan menggunakan perkara-perkara ini untuk mencari dia punya pertukaran tu lah. Sebenarnya nilainya sama, cuma kita tukar dalam bentuk yang berbeza, iaitu perpuluhan, peratus dan pecahan termudah. Mudah bukan? Okey, jadi ini adalah jawapan untuk latihan yang diberikan. Jadi, nak terbang bersama saya, pramugari anda? Jom! Selamat mencuba. Do you like this? Tarara. Bye.